Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kepada kepentingan wakaf dalam menjana ekonomi umat Islam. Antara peranan wakaf dalam menjana ekonomi umat Islam ialah yang pertama, aktiviti-aktiviti pembangunan yang dijalankan ke atas harta wakaf boleh membuka peluang pekerjaan kepada umat Islam yang lain. Bila harta wakaf digunakan untuk menambahkan lagi pembangunan-pembangunan di sekitar kawasan, ini secara tidak langsungnya dapat meningkatkan lagi peluang pekerjaan kepada umat-umat Islam yang lain. Yang kedua pula, aktiviti-aktiviti pembangunan harta wakaf seperti pertanian, penternakan, pelaburan, perniagaan dan lain-lain boleh menyumbang kepada pertumbuhan aktiviti umat Islam. Yang ketiga pula, hasil pendapatan harta wakaf boleh mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam kerana dapat membantu golongan yang lebih memerlukan. Seterusnya yang keempat pula, pengurusan harta wakaf yang betul dapat meningkatkan dan menggalakkan lagi pemilikan harta umat Islam kerana harta wakaf ialah harta yang tidak boleh dipindah milik. Yang kelima dan yang terakhir ialah hasil pendapatan harta wakaf boleh dijadikan modal untuk sesuatu pelaburan atau perniagaan yang mendatangkan keuntungan kepada umat Islam. Sekian dari saya. Kemudian, kelebihan wakaf kepada individu. Yang pertama, berwakaf merupakan salah satu amalan jariah yang digalakkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang bermaksud, jika seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan, kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tahukah anda, pahala ini juga disebut sebagai infak. Bahkan, pahalanya lagi besar daripada sedekah. Kenapa pahala infak ni lagi besar daripada sedekah? Sebab pahala infak ni dia berterusan walaupun kita ni telah meninggal dunia. Firman Allah, kamu tidak sekali-kali mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu mendermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa yang kamu dermakan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Daripada firman Allah ni, surah Al-Imran ni, maksudnya kita untuk mencapai kebajikan yang sempurna tu, kita kena dermakan apa yang kita sayangi, macam harta kita. So kalau seterusnya, kelebihan kedua adalah untuk mencapai kebajikan dan kebaikan yang sempurna memerlukan pengorbanan harta. Maksudnya, untuk mencapai hakikat ni, kita perlu korbankan harta kita. Macam mana kita nak korbankan harta kita? Kita lakukan infak terhadap harta-harta yang kita sayangi. Jadi, apabila seorang ini melakukan amalan ini, ia menunjukkan seorang itu yakin terhadap ganjaran atau pahala yang dijanjikan oleh Allah. Jelas, so maksudnya jelaslah kat sini, amalan wakaf ni dapat memberi banyak kelebihan dan keistimewaan yang besar dalam Islam. Antara contoh amalan yang tidak terputus setelah meninggal dunia ialah membangunkan masjid. Yang kedua, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mengajar orang membaca Al-Quran. Yang keempat, doa anak soleh yang mendoakan ibu bapa mereka setelah ibu bapa mereka meninggal dunia. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada hikmah wakaf. Jadi kita dah belajar apa itu wakaf, jenis-jenis wakaf, syarat wakaf. Jadi kita nak tahu apa hikmah kalau kita melakukan wakaf ni. Hikmah yang pertama adalah kita akan rasa lebih dekat dengan Allah kerana kita membelanjakan harta tersebut ke jalan Allah. Jadi kita tahu rezeki itu datang daripada Allah. Jadi tak salah kalau kita gunakan harta yang kita dapat, rezeki yang kita ada tu ke jalan yang baik, daripada kita membazir harta kita tu dengan benda yang tak bermanfaat untuk diri kita pun. Sebab wakaf ni dia bukan
kita fikir merugikan kita di dunia, tapi dia akan mendapatkan ganjaran amalan nanti untuk kita bawa ke akhirat. Yang kedua ialah berwakaf ni dia dapat menanamkan sifat pemurah dalam diri kita. Sebab berwakaf ni macam kita memberi dekat orang lain, macam kita bersedekah lah. Jadi dia automatik kita akan rasa macam kita ni ada sifat tolong menolong, kita ada macam rasa nak berkongsi rezeki dengan orang lain. Yang ketiga ialah wakaf ni dia mendatangkan banyak kebaikan kepada umat Islam. Sebab harta wakaf ni dia boleh membangunkan pembangunan seperti sekolah dan masjid. Untuk hikmah yang terakhir, wakaf ni juga dia dapat merapatkan jurang perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin. Sebab kerana yang kaya dapat membantu yang miskin dengan lebih ikhlas. Untuk yang terakhir sekali dalam tajuk wakaf ni adalah langkah-langkah macam mana kita nak menggalakkan lagi perbuatan berwakaf ni. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama adalah majlis-majlis ilmu ni dia boleh memperbanyakkan lagi dan memperdedahkan lagi tentang kelebihan berwakaf, macam mana nak berwakaf, sebab tak semua orang tahu. Jadi bila ada pendedahan daripada ustaz-ustaz yang mahir ni, diorang akan tahu apa itu wakaf dan boleh amalkan dalam kehidupan mereka. Langkah yang kedua pula, kita boleh mempelbagaikan lagi cara untuk berwakaf ni, seperti atas talian dengan potongan gaji. Sebab bila kita nak membantu ni, kita tak nak ada benda yang menghalang untuk kita berwakaf ni. Jadi kita boleh memperbanyakkan lagi supaya mudah urusan untuk kita berwakaf tu. Okey, dan langkah yang terakhir sekali adalah kita boleh buat kempen di media sosial untuk menarik lebih ramai orang tertarik dengan wakaf ni. Sebab kita tahu media sosial adalah satu platform yang ramai orang gunakan pada waktu sekarang ni. Jadi tak kira lah daripada golongan yang muda ataupun golongan tua, ramai yang menggunakan media sosial ni. Jadi media sosial ni memang tempat yang sesuai untuk kita mendedahkan sesuatu benda.